Ada lagi ke yang belum masuk? Kawan-kawan kamu. Iya, ada lagi. Okey. Okey, cikgu panggil. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, cikgu Okay, cek cikgu kehadiran dulu. cek kehadiran dulu. Kalau ada, Kalau ada, boleh on mic boleh on sekejap tak siapa yang siapa yang off? off, Boleh off mic boleh sekejap off tak? mic sekejap. Siapa yang buka mic tu? Okey, cikgu panggil nama. Afiqah Dayana binti Abdul Hamid. Saya, cikgu. Ada tak? Okey. Aisyah Humaira binti Muhammad Asri. Saya, cikgu. Alia binti Syam. Alia binti Syam ada? Ada. Okey. Balkis Sofia binti Muhammad Zubir. Saya, cikgu. Nur Aina Hazira binti Makwi. Ada tak? Tak dengar pula. Okey. Nur Alia Izati. Saya, cikgu. Okey. Nur Balkis Idayu. Ada tak Nur Balkis Idayu? Nur Ilya Danisha. Saya, cikgu. Okey. Nur Ilyana Danisha. Saya. Okey. Nur Nazatul Hanim. Saya. Nur Nisha Alia. Saya, cikgu. Nur Nisha Alia. Maaf. Nur Syukrin Syafiqah. Saya. Okey. Nur Dina binti Halim. Saya, cikgu. Nurul Anis binti Mazri. Saya, cikgu. Nur Aina Hazira binti Makwi ada? Saya. Okey. Nurul Batrisha binti Afendi. Saya, cikgu. Nurul Izzati binti Muhammad Nazri. Saya, cikgu. Nurin binti Muhammad Izwan Hasman. Saya, cikgu. Siti Fatimah Azahra.
Ada cikgu. Okey. Siti Sumayyah Syafiah. Saya cikgu. Nurwafi binti Abdul Halim. Saya cikgu. Okey. Okey, kita semua dah ada kot. Kita start kelas kita hari ni dengan sambungan daripada kelas yang hari Isnin hari tu. Muka buku teks, muka surat 228. Okey, sebelum tu kan, kamu ada buat latihan kan dalam buku Mesra Digital. Betul tak? Ada cikgu. Betul. Ya. Siap tak? Siap dah cikgu. Ya. Siap dah. Siap, bagus. Lah ni kita nak semak dulu jawapan untuk soalan nombor 2. Mana? Okey. Untuk akaun perdagangan kan cikgu nak panggil beberapa nama lah. Bagi tahu dia punya jumlah untung kasar ataupun rugi kasar dia. Semua yang jawab bila cikgu tanya ni kan akan dapat markah tau. Nanti cikgu akan letakkan dalam ada satu sistem. Nanti cikgu suruh kamu masuk. Cikgu ada buat kelas dojo. Nanti adalah cikgu addkan markah-markah kalau kamu participate dalam kelas. Kamu selesaikan soalan, kamu hantar jawapan. Nanti cikgu akan masukkan lah. Nanti di akhir kan cikgu mengajar 2 bulan. Di akhir 2 bulan nanti cikgu adalah benda yang cikgu nak bagi. Okey? Okey cikgu. Okey. Okay, cikgu nak nama siapa? Nurul Anis binti Mazri. Bagi tahu untung kasar ataupun rugi kasar dia. Ada tak Nurul Anis binti Mazri? Ya, saya cikgu Ustaz. Okey. Okey, cari dulu. Cikgu saya nak jawab. Jawab. Boleh. Soalan nombor 2. Cikgu tanya untung kasar cikgu kan. Jawapan dia 25,330. Betul tak cikgu? Tak berapa tepat sangat. Tak apa. Okey, cikgu kita tengok mana yang salah. Bacakan daripada awal sampai macam mana kamu dapat untung kasar tu. Mula-mula ambil inventory awal. Lepas tu ambil belian, tolak pulangan keluar. Pulangan belian lah. Lepas tu dapat belian bersih, tambah upah dengan insurans. Lepas tu ambil inventory awal, tambah yang dapat upah dengan insurans tu dapat 35,390. Lepas tu jadi dapat kos barang untuk dijual 44,990. Lepas tu tolak inventory akhir 6,300. Kos jualan dapat 38,690. Lepas tu ambil jualan 64,800. Tolak pulangan masuk 780. Dapat jualan bersih. Jualan bersih tolak dengan kos jualan dapat untung kasar. Okey, ada satu yang salah saja. Satu saja. Sekejap lagi cikgu bagi tahu. Cikgu nak lagi seorang. Okey cikgu. Volunteer. Ada tak? Nurwafi binti Abdul Halim. Ya cikgu.
Okey, bagi tahu untung kasar kamu dapat berapa? 64020. Ha? Tu jualan bersih. 26530. Okey, jawapan Nur Wafi Sofia ni betul. 26530. Okey, cikgu bagi tahu kenapa Nur Nisda Alia ni ada salah sikit. Dekat jualan hingga pulang jualan bersih dia dapat 64020 betul? Nur Nisda dapat 64020 jualan bersih. Dan dia ada tambah Ya betul belian cikgu. kan? Belian tolak pulangan keluar dia dapat 32090. Di bahagian tambah upah sahaja. Insurans tak perlu masuk. Faham tak? Kita tengok balik yang akronim Audi tu. Oh, faham? Insurans tu kita masuk dalam belanja. Kalau dia tulis insurans atas belian, baru kita masuk dekat bawah upah tu. Faham tak? Faham Faham. cikgu. Faham. Cikgu. Okey, jawapan kepada untung kasar ni adalah 26530. Yang tu sahaja salah, tambah upah sahaja. Insurans ni tak perlu. Cepat sekejap lagi kita akan sambung untuk akaun untung rugi pula. Tak apa, sekejap kita tengok tu. Lalu ni kita masuk dulu, kita tengok apa yang akan kita hari ni. Hari ni kita akan belajar tentang bagaimana kita nak menyediakan akaun untung rugi dan macam mana cara kita nak memindahkan untung bersih dengan ataupun rugi bersih yang kita dapat bila kita sediakan akaun untung rugi tu ke dalam akaun modal. Dan seterusnya kita akan tengoklah sikit macam mana kita nak sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Ini gabungan daripada akaun perdagangan yang kamu belajar hari Senin tu dengan akaun untung rugi yang akan kamu belajar sekejap lagi. Gabungan sekali. Okey? Okey, cikgu nak tanya, apa tujuan penyediaan akaun untung rugi ni? Ada yang boleh bagi tahu cikgu tak? Untuk Tujuan mengambil penyediaan akaun. Ha? Untuk ambil kira hasil belanja. Untuk ambil kira hasil belanja. Okey, dalam yang terlibat dalam sesebuah perniagaan. Ini hasil dengan belanja ni dia ni lah sikit macam orang kata kalau kita tak bayar dia ataupun kita tak keluarkan duit, operasi kita tu tak berjalan. Contoh macam sewa kan. Sewa tu adalah belanja. Kalau kita tak bayar sewa kedai kita, jualan tak akan berlaku. Jadinya akaun untung rugi ni penting jugalah sebab kita ini akan memastikan kelangsungan operasi perniagaan kita macam tu. Dia disediakan dalam dua bentuk, iaitu bentuk T dengan format penyata. Macam biasalah, macam akaun perdagangan yang kamu belajar tu sama je. Okey, cikgu nak tanya, akaun perdagangan tu bila kita dapat untung kasar, dia pada bahagian mana? Pada bahagian debit ke pada bahagian kredit? Bagi untung kasar. Bahagian debit. Bahagian debit, okey.
rugi kasar pada bahagian kredit kan? Ya. Ya. Okey, untung kasar pada bahagian debit, bila kita nak transfer masuk akaun untung rugi, dia duduk bahagian mana? Dia mestilah pada bahagian berlawanan. Kalau akaun perdagangan ni untung kasar dia pada bahagian pada bahagian debit, makanya akaun untung rugi akan rekodkan untung kasar pada bahagian kredit. Sama jugalah dengan rugi kasar. Pada akaun perdagangan dia duduk pada bahagian kredit. Bila dia transfer masuk akaun untung rugi, dia akan berada pada akaun debit. Okey, seterusnya kita akan tambahkan hasil, iaitu hasil yang kita dapat untuk kita punya perniagaan. Contoh macam komisen diterima, sewa diterima ni macam kan kamu dah belajar kan, kamu dah belajar sebelum ni. Sewa diterima ni macam kita ni jadi owner lah, lepas tu kita sewakan bangunan kita. Itulah sewa diterima. Diskaun diterima ni macam kita dapat diskaun faedah atas simpanan ni, kita simpan dekat bank kita akan dapat faedah kan. Usually kalau kita simpan dekat bank kita akan dapat macam tiap-tiap tahun kita akan dapat faedah. Macam tu lah. Lepas tu dia ada lagi ni, bukannya tertakluk kepada format nyata yang dia tunjuk dalam buku teks ni saja. Dia ada lagi, banyak lagi hasil-hasil yang dia tak tulis dalam ni. Sama juga dengan belanja, banyak lagi. Tak apa, nanti cikgu akan cari. Nanti cikgu hantarkan yang lengkap. Okay, bagi belanja ni pula kita perlu tolakkan belanja sebab kita keluarkan duit kita, faham? Kita keluarkan duit makna dia keuntungan kepada kita punya perniagaan tu akan berkurang lah. Iaitu gaji kita bayar gaji pekerja, kita keluarkan iklan, kita bayar bil air dengan bil elektrik macam tu, kita bayar insurans. Okey, macam yang ni sudah salah tadi tu sebab insurans ni dia boleh terbahagi kepada dua. Yang dia keliru tadi tu insurans atas belian. Kalau soalan dia tulis insurans atas belian, baru kita letak dalam akaun perdagangan. Tapi kalau dia tulis insurans sahaja, kalau dekat soalan kan dia tulis insurans sahaja, kita akan letakkan dia dalam akaun untung rugi. Faham tak apa yang cikgu ajar lah ni? Nampak tak? Faham. Kalau yang tengok buku tu faham lah. Okey, bila kita dah rekodkan kita punya untung kasar tu, kita akan tambahkan dengan jumlah hasil yang kita kira, kita akan dapat. Seterusnya bila kita dah dapat jumlah untung kasar tambah hasil, kita akan tolak pula dengan belanja. Kamu tengok je dalam buku ni dah ada dah, tolakkan dengan belanja, kita akan dapat untung bersih ataupun rugi bersih. Kalau rugi bersih tu mungkin negatif. Dia jadi negatif. Kalau untung bersih dia akan jadi positif. Kalau dia jadi negatif makna dia itu rugilah. Perniagaan tu rugi. Faham tak setakat ni? Okey, satu lagi kan? Satu lagi. Pastikan bila kamu jawab soalan tu, nama akaun ni betul tau. Sebab selalunya dalam peperiksaan nama akaun ni dia pun mostly lah dia dapat markah juga satu macam tu. Kalau salah nama akaun ni memang kurang sikit lah markah, macam markah kamu lah. Rugilah ni. Pastikan kamu tulis akaun untung rugi bagi tahun berakhir. Lepas tu tulislah dia punya tarikh yang dia bagi tu. Hasil ni adalah perkara-perkara yang akan menambahkan wang dalam perniagaan kita.
belanja ni pula perkara-perkara yang kita bayar duit, yang kita keluarkan wang, yang mengurangkan wang bagi perniagaan kita. Dia depends on soalan juga. Macam, okay kat sini, cikgu nak tanya kalau alat tulis, dia masuk kat mana? Kalau alat tulis dia Belanja. masuk dekat akaun belanja. Ya, Belanja. pandai. Ni mesti baca buku ni. Kejap lagi rehat ke? Rehat dulu ke kamu nak teruskan? Rehat dulu kan? Rehat dulu cikgu. Okey, rehat. Okey, sekejap lagi cikgu bagi rehat 4 minit lagi. Okey cikgu. Ada tak soalan yang kamu nak tanya? Tanya sekarang. Cikgu, kenapa kadang kan dia tak tulis pulangan belian, dia tulis pulangan masuk dengan pulangan keluar. Macam mana kita nak tahu mana satu pulangan belian, mana satu pulangan jualan? Yang macam soalan nombor 2 tadi. Mana? Yang buku 0107 cikgu. Dia tak tulis pulangan belian dengan pulangan jualan, dia tulis pulangan masuk dengan pulangan keluar. Okey. Bagi kat cikgu 2 minit. Okey. Okey, kamu perlu ingat macam ni. Yang ni hafal je lah. Kalau pulangan masuk, dia pulangkan barang kita kan. Pulangan masuk, dia pulangkan barang kita ke dalam perniagaan kita. Faham tak? Faham? Maknanya, dia pulangkan barang yang dia beli. Dia pulangkan barang yang dia beli. Okey, bagi situasi kita, dia memulangkan barang jualan kita. Faham tak? Barang yang kita Faham. jual. Pulangan masuk ni macam, okey contohlah. Contoh kamu buka perniagaan alat tulis kan. Kamu jual pen. Tapi tiba-tiba pen tu tak lekat. Dia nak pulangkan, ni contoh je lah. Lepas tu dia nak pulangkan barang jualan kita. Maknanya pen tu akan masuk balik dalam kita punya jualan. Itu yang disebut pulangan masuk. Kalau bagi pulangan keluar pula, kita beli barang kan. Kita beli barang daripada supplier macam tu. Tiba-tiba barang yang kita beli tu ada carik lah sikit, ada koyak ke apa ke macam buku. Kita beli daripada supplier, tiba-tiba ada terkoyak. Kita nak pulangkan balik. Dia akan mengurangkan dia akan mengurangkan barang yang kita beli tu. Itu yang disebut pulangan keluar sebab dia keluarkan. Dia nak keluarkan barang yang dia dah beli daripada supplier tu. Itulah yang disebut pulangan keluar. Faham lagi tak? Kalau tak faham, tanya. Faham. Okey. Okey, jap cikgu. Cikgu nak tanya. Kalau soalan tu dia tak sebut pun akaun tak sebut pun sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Dia sebut macam ni je, sediakan akaun perdagangan dan untung rugi macam tu. Kamu nak sediakan dalam bentuk penyata ke dalam bentuk T? Atau dua-dua boleh pilih? Boleh pilih. Boleh pilih. Okey, betul boleh pilih. Kecuali kalau dia tulis macam dia spesifik kan. Sediakan akaun perdagangan dalam format penyata. Boleh tak kamu nak buat dalam bentuk T kalau dia tulis dia nak dalam format penyata?
Tak boleh kena. Tak boleh. Tak. Sebab apa tak boleh? Sebab soalan dia minta. Sebab dia bagi bentuk lain. Betul. Betul. Sebab dia dah minta. Sebab dia dah minta. Sebab dia dah minta format penyata. Dia dah sebutkan dia nak format penyata. Ikut kepada soalan lah. Kalau dia tak tulis, kita boleh pilih bentuk T ataupun format penyata. Kalau dia dah spesifikkan dia nak bentuk T, buat dalam bentuk T. Kalau tak, mungkinlah kalau kamu betul pun jawapan akhir kamu betul, tapi kamu salah account, berkemungkinan markah tu akan berkurang ataupun salah terus. Dia ikut kepada ni lah. Pemeriksa tu kalau dia baik hati, dia bolehlah bagi. Kalau pemeriksa tu yang strict, dia akan salahkan terus kamu. Okay. Dah pukul 10, cikgu nak bagi rehat dululah. Nanti pukul 10.30 masuk balik tau dalam Google Meet ni. Okey. Boleh? Okey, cikgu. Gila makan-makan dulu, nanti kita sambung balik. Okey. Okey, cikgu.
Semua dah masuk ke? Boleh kita sambung? Dengar tak suara cikgu? Dengar dulu. Okey. Kita sambung boleh? Boleh. Sebelum tu cikgu nak tanya. Nur Balkis Idayu ada tak? Nur Balkis Idayu. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak apa, tak apa. Okay, kita nak sambung untung bersih ataupun rugi bersih. Kita nak transfer untung bersih ataupun rugi bersih yang kita dapat bila kita buat akaun untung rugi tadi. Kita nak transfer masuk akaun modal. Buka muka surat 229 ya. Cikgu nak minta Siti Fatimah Azhara tolong baca apa yang dia tulis. Untung bersih atau Boleh rugi Siti bersih. Fatimah? Untung bersih. Ya. Okay. Untung bersih atau rugi bersih yang diperoleh hendaklah dipindahkan ke dalam akaun modal perniagaan tersebut. Jika perniagaan mendapat untung bersih menambah modal perniagaan. Rugi bersih mengurangkan modal perniagaan. Okey. Untung bersih ataupun rugi bersih yang kita dapat bila kita dah siap buat akaun untung rugi tadi, kita akan pindahkan ke dalam akaun modal. Akaun modal perniagaan lah. Okey, bila kita kira dekat akaun untung rugi tu dia dapat untung bersih. Bila dia dapat untung bersih, perkara itu akan menambahkan modal. Bila menambahkan modal, dia berada di sebelah kredit ke di sebelah debit? Kredit. Apa dia? Tak dengar. Kredit. Ya, kredit. Sebab akaun ambilan ni kan macam terbalik sikit lah. Kalau bertambah, bahagian kredit. Kalau berkurang, bahagian debit. Jadi, untung bersih kita akan rekodkan kepada dalam akaun modal di bahagian kredit. Dan pada untuk rugi bersih pula, dia mengurangkan modal perniagaan. Bila dia mengurangkan modal perniagaan, dalam akaun modal, kita akan rekodkan rugi bersih ni dalam bahagian debit. Okey, kenapa untung dengan rugi ni dia disebut sebagai untung bersih ataupun rugi bersih? Kenapa dia disebut bersih tu? Tahu tak? Sebab kita ni semua hasil kita dah tolak, kita dah tambah dah dengan hasil dan juga belanja-belanja yang digunakan oleh perniagaan. Sebab itulah dia dapat untung bersih ataupun rugi bersih. Sebab dia dah kira yang terlibat dalam perniagaan tu. Okey, tengok soalan daya fikir tu. Muka surat 229, daya fikir. Tunjukkan rugi bersih di perniagaan Wajah Jaya sebanyak RM3,000 dalam akaun modal. Bagi tahu cikgu, mana kita nak record soalan ni? Kita nak record RM3,000 tu.
dia sebut rugi bersih. Kita nak record mana? Debit. Nur Alia Izzati, kita nak record mana? Debit. Okay. Kita record dalam bahagian debit sebab dia tulis rugi bersih. Kita record, kita tulislah apa ni, account, kita buka account modal. Kita record dekat bahagian debit ni, perniagaan Wajah Jaya, RM 3,000. Kalau dia cakap soalan dia, tunjukkan untung bersih yang diperoleh perniagaan Wajah Jaya sebanyak 3,000 dalam akaun modal. Kita nak record dekat mana? Kredit. Okey, kita akan record dalam akaun modal pada bahagian kredit iaitu perniagaan Wajah Jaya sebanyak RM 3,000. Okay, kita nak tengok pula muka surat 230. Buka muka surat 230. Penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi. Cikgu nak tanya, sama tak dia punya format untuk akaun perdagangan dan untung rugi dengan format yang kita dah belajar, iaitu format akaun perdagangan dengan format akaun untung rugi. Sama tak? Sama. Okey, kita tengok ni ya. Okey ni, format akaun perdagangan dan untung rugi. Ini adalah gabungan lah daripada yang kamu belajar satu-satu tadi tu. Hari Senin sebelum ni kamu belajar tentang akaun perdagangan. Tadi kamu dah belajar tentang akaun untung rugi. Jadinya format akaun perdagangan dan untung rugi adalah gabungan daripada akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Kamu perlu letakkan dulu format untuk akaun perdagangan dulu untuk dapatkan untung kasar. Lepas tu, bila kamu dah dapat untung kasar ataupun rugi kasar, kamu akan masukkan pula di bawah dia untuk format akaun untung rugi. Jadinya kita buka satu akaun sajalah, tak perlulah kita nak buka akaun perdagangan, kita nak buka satu. Lepas tu akaun untung rugi pula kita nak buka dalam bentuk T yang lain. Format ni kita gabungkan sekali perdagangan dan untung rugi. Sebab selalunya soalan, tengok macam soalan nombor 2 dalam buku Mesra Digital tu, dia tak sebut sediakan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Dia minta kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Ini adalah satu saja, kita tak boleh buat asing-asing, kita kena buat sekali dalam satu akaun. Jadi kamu masukkan je lah dia punya sambung-sambung dalam satu akaun, sambung sampai bawah. Yang pertama sekali kamu akan letakkan jualan, tolak pulangan jualan ataupun pulangan masuk, dapat jualan bersih. Dan kamu akan tolakkan dengan kos-kos jualan. Kamu akan tolakkan dengan inventory akhir dan last sekali kamu akan dapat untung kasar. Daripada jualan sampai untung kasar ni adalah format akaun perdagangan. Seterusnya,
tambah pula hasil dan tolak belanja. Daripada tambah hasil ni sampai belanja, sampai dapat untung bersih ni adalah diambil daripada format akaun untung rugi. Dia sediakan dalam satu akaun. Sebab dalam soalan dia takkan tanya kamu sediakan akaun perdagangan sahaja, sediakan akaun untung rugi sahaja. Dia takkan sebut macam tu. Dia akan sebut sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Buat macam ni lah, jangan buat asing-asing. Buat sekali je. Contoh kalau kamu, okey macam soalan nombor 2 tu kan. Siapa yang buat dalam bentuk T, akaun perdagangan dia dalam bentuk T, sambung akaun untung rugi juga dalam bentuk T. Tak boleh berasingan. Tak boleh nak buat akaun perdagangan, dia nak buat akaun dalam bentuk T. Tapi akaun untung rugi pula dia nak buat dalam bentuk apa? Bentuk format penyata. Tak boleh, dia kena buat sama. Kalau nak guna bentuk T, guna bentuk T saja. Kalau nak guna format penyata, guna format penyata saja. Faham tak macam mana kita nak buat akaun perdagangan dan untung rugi ni? Faham cikgu. Faham. Betul ke faham? Sebab kita nak buat soalan tau. Dia senang je, kita cuma gabungkan je format akaun perdagangan dengan format akaun untung rugi. Format akaun perdagangan dekat atas, format untung rugi dekat bawah. Sama je. Kalau faham kan, cikgu nak tanya, untung bersih tadi tu kan, jawapan dia positif. Dia untung ke rugi? Kalau jawapan dia positif. Untung. Okey, untung. Kalau jawapan dia negatif pula? Rugi. Rugi. Ya, dia akan jadi rugi sebab dia mengurangkan rugilah. Okay, sekarang cikgu nak kamu buka buku. Apa ni? Buku Mesra Digital. Muka surat 105. Jawab soalan nombor 6 dengan jawab soalan nombor 6 dulu. Dania Trading. Kirakan untung bersih dia.
Dah dapat jawapan belum? Bagi nombor 6. Okey, jawapan nombor 6 tu dapat berapa? Untung bersih dia. A, B, C atau D? Afiqah Dayana? Ya, cikgu. Jawapan dia apa? Saya tak reti, cikgu. Tak erti, tak apa. Okey. Saya tak faham. Apalah cikgu abang Cara kita nak kira untung bersih dia tadi, kita ambil untung kasar, kita tambahkan dengan komponen-komponen hasil dan kita tolakkan dengan komponen belanja. Okey, sekarang kita dah nampak untung kasar dia. Dia dah bagi. Untung kasar dia 28,200. Tambahkan dengan hasil. Hasil yang mana? Komisen diterima sahaja. Tambahkan dengan 1,200. Angkutan masuk tu kita kena kira tak? Dalam akaun untung rugi. Tengok balik format. Ada tak dia tulis akaun angkutan masuk? Dah. Tak ada, tak payahlah kita potong. Tak payah tambah ke tak payah tolak, kita potong je. Inventory akhir? Masuk sekali tak? Tak ada. Dah. Tak ada dia tulis dalam akaun untung rugi. Inventory akhir tak ada. Okey, sewa pula. Ada tak? Ada. Ada. Kita kena tambah ke kita kena tolak? Tolak. Okey. Bagus, kita kena tolak. Tolak 5,600. Alatan pejabat pula? Termasuk tak dalam akaun untung rugi tu? Dah. Termasuk. Alatan pejabat tak termasuk. Alatan pejabat ni nanti kita akan belajar dia rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Alatan pejabat ni tak termasuk sebab kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Artinya, untung kasar kita tambah dengan komisen diterima, kita akan tolak dengan sewa. Dapat berapa untung bersih dia? 23,800. 23,800. Ya, 23,800. Cuba pula yang soalan nombor 8 tu. Muka surat 106. Rujuk format
dalam muka surat 228 buku teks tu. Cikgu, Ya. jawapan dia D ya. 19,900. Jawapan dia D. Iliana, cuba kamu bagi tahu macam mana kamu dapat jawapan kamu. Iliana dan Nisha. Mula-mula untung kasak tu tambah dengan faedah simpanan. Lepas tu tolak dengan insurans, tolak dengan gaji. Ya betul. Ambilan dengan angkutan tu kenapa tak masuk? Sebab dalam formula tak ada. Sebab angkutan masuk ni ada dalam formula akaun perdagangan. Untuk kita cari untung kasar, tapi dia dah bagi untung kasar, maknanya kita tak perlulah angkutan masuk tu, kita potong. Ambilan ni pula kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Jadinya bila kita nak cari untung bersih ni, kita tak perlu pun untuk ambilan. Kita boleh potong ambilan tu. Kalau dia minta untung bersih. Okey, cikgu nak minta buat soalan sambungan bagi soalan nombor 2. Muka surat 107, soalan nombor 2 tu, Yuwen Trading. Kamu dah buat kan akaun perdagangan?
Sambung bagi untung rugi dia pula. Rujuk kepada format lah. Sekejap lagi cikgu nak minta seorang untuk bacakan jawapan dia. Cikgu bagi masa sampai Okey. 11:17 minit. Buat dulu.
Okey, dah 11:17 minit. Cikgu nak minta seorang volunteer bagi tahu jawapan dia dan juga jalan kira. Ada tak yang nak volunteer bagi tahu jawapan? Saya nak try. Okey, boleh try Iliana dan Nisha. Untung bersih saya dapat 10,560. Ya, betul lah tu. 10,560. Okey, bagi tahu macam mana kamu dapat jawapan untung bersih tu. Bagi tahu dekat kelas macam mana kamu dapat. Yang mula yang Terangkan jalan kira. belah debit saya letak gaji, sewa, kadar bayaran, insurans dan periklanan. Ya, betul. Untuk bahagian kredit, itu hasil. Hasil dia faedah diterima, saya tambah dengan untung kasar yang dah dapat tadi dapat daripada akaun perdagangan. Okey, betul. Yang pertama sekali, kalau kita ikut format, untung kasar 26,530. Seterusnya kita akan tambah dengan hasil. Hasil ada satu saja iaitu faedah diterima. 29,740. Yang ni cikgu bagi tahu untuk siapa yang buat format penyata. Kalau macam Nur Iliana tadi, dia dah bagi tahu untuk siapa yang buat bentuk T. Okey, tolakkan dengan belanja, gaji, sewa, kadar bayaran, insurans dan periklanan. Ada 5 komponen bagi belanja dan 1 komponen bagi hasil. Dia akan dapat untung bersih sebanyak 10,560. Ada yang tak dapat tak? 10,560. Okey, cikgu nak bagi tahu untuk latihan dekat rumah. Sepanjang cuti ni lah 2 hari kan. 3 hari termasuk hari Ahad yang kita tak ada account. Pertama sekali cikgu nak kamu selesaikan soalan nombor 3. Sebelum ni kamu dah buat akaun perdagangan. Cikgu nak kamu buat keseluruhan yang lengkap tambah dengan akaun untung rugi yang kamu belajar hari ni. Okey, bila kamu dah lengkapkan semua yang kamu dah buat akaun perdagangan, kamu dah buat akaun untung rugi. Cikgu nak nanti kamu tuliskan semula jawapan yang kamu kira tu dalam Microsoft Word yang akan cikgu forwardkan, yang akan cikgu bagi dalam grup. Faham tak apa yang cikgu cakap? Faham. Kalau kira kamu pindahkanlah jawapan kamu tu ke dalam Microsoft Word yang cikgu dah sediakan. Cikgu dah sediakan table, kamu tengok dan kamu jawab tu. Tarikh akhir yang kamu boleh submit dekat cikgu adalah hari Sabtu sebelum 8 malam.
kamu boleh DM personal je cikgu. Dah hantar jawapan kamu. Kalau dah siap awal, boleh je hantar awal. Jangan tunggu hari Sabtu. Kalau malam ni pun dah boleh siap, boleh je hantar ke cikgu. Satu lagi, cikgu akan buat quiz. Quiz sikit je dalam 12 soalan macam tu. Pakai quizzes. Nanti cikgu akan bagi link. Dan kamu boleh jawab sehingga hari Ahad 8 malam. Cikgu akan buka sampai hari Ahad 8 malam. Dan markah yang akan kamu peroleh daripada quiz tu, cikgu akan masukkan dalam, cikgu akan berikanlah markah untuk kamu dalam kelas dojo yang cikgu bagi tahu tu sebagai reward. Dan untuk penghantaran Microsoft Word tu, kalau semua hantar, kalau cikgu akan bagi markah juga untuk pelajar-pelajar yang hantar jawapan. Kalau tak faham, contohlah ada serta tempat yang kamu tak faham macam mana nak jawab, macam mana nak buat soalan nombor 3 tu, kamu boleh je DM cikgu. Nanti cikgu jawab kalau ada kekeliruan kat mana-mana. Okey. Okey cikgu. Kalau rajin juga janganlah soalan-soalan yang ada dalam buku Mesra Digital tu. Soalan-soalan objektif. Soalan subjektif, muka surat 101 pun dah boleh jawab dah sebab dah belajar. Boleh juga lengkapkan sehingga soalan 103 tu pun dah boleh buat. Tapi yang ni cikgu tak semak lah, yang ni keperluan diri sendiri. Buat untuk kamu naik exam nanti supaya kamu lebih faham. Boleh semua? Boleh. Okey, cikgu rasa tu je kelas kita pada hari ni. Nanti kita jumpa semula pada hari Isnin. Jangan lupa siapkan latihan-latihan yang cikgu bagi. Terima kasih semua. Sama cikgu. Terima kasih, cikgu.